Tun Mahathir Mohamad harap bersaralah, kata netizen. Muhasabahlah Mahathir. Di usia senja ini, Anda pun dah hilang deposit. Dipetik daripada Harapan Daily. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dinasihatkan untuk bermuhasabah diri di usia senja begini dan tidak mengeluarkan kenyataan yang sengaja menakutkan rakyat. Jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata, demikian sebagai menjawab gesaan Dr. Mahathir Mohamad supaya Anwar memanggil pilihan raya umum PRU serta kritikan terhadap siasatan SPRM yang dikenakan ke atas anaknya yang juga ahli perniagaan, Mirzan Mahathir. Tun Mahathir hilang deposit di Langkawi pada PRU. Anwar menang di Tambun. Jadi saya sarankan sebagai negarawan harus muhasabah di hari senja ini, kata beliau lagi. Kita harus meninggalkan satu legasi yang murni daripada cuba menakutkan dan mengeluarkan cerita seperti ini. Saya harap beliau lebih bermuhasabah, katanya pada sidang media selepas melancarkan pakej P-Hailing Rahmah hari ini. Pada masa sama, Fahmi menafikan dakwaan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim berdendam dengan seterunya susulan beberapa siasatan dan tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap pemimpin pembangkang. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, jikalau anda mengikuti sebenar-benarnya perjalanan politik Anwar Ibrahim, kita dapati bahawa Anwar Ibrahim boleh disenaraikan sebagai top nombor 1 pemimpin paling penyabar yang ada di Malaysia. Beliau, kalaulah betul-betul Anwar Ibrahim ini berdendam, sudah lama sebenarnya beliau boleh melakukan jauh lebih besar daripada apa yang didakwa sekarang ini. Tetapi telah pun kita ketahui bahawa Anwar Ibrahim adalah seorang yang terlalu penyabar. Kadang-kadang geram juga, kata para penyokong Anwar sendiri. Kadang-kadang geram juga dengan kesabaran melampau Anwar Ibrahim ini. Sehingga kan beliau jarang sekali membuat dakwaan, laporan polis maupun laporan polis untuk kes dakwaan fitnah. Anwar Ibrahim betul-betul tahan hatinya, tidak pula membuat sesuatu tanpa tanpa berfikir panjang, dan jauh sekali untuk dikatakan sebagai berdendam. Fahmi menjelaskan itu hanyalah persepsi Dr. Mahathir sahaja dan ianya timbul dari perasaannya sendiri. Saya rasa itu persepsi Mahathir saja. Saya tidak lihat ini sebagai satu isu politik dendam atau bersifat dendam. Itu mungkin timbul dari perasaan Mahathir sendiri. Saya ingat Perdana Menteri sudah menyatakan beberapa kali ini bukan peribadi. Sekiranya ada sebarang perkara melibatkan harta rakyat, wang ringgit rakyat, maka dari segi itu ada hak untuk kerajaan meneliti dan ia terpakai kepada semua pihak, bukan satu individu atau kelompok tertentu sahaja, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim juga pernah menyatakan dia hairan kenapa ada orang yang tidak suka kalau Tun pula yang disiasat. Walhal itulah yang perlu dilakukan. Kita kena mula daripada jerung-jerung, kata Anwar Ibrahim. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Muhasabahlah diri Mahathir di usia senja ini. Bertaubatlah dan cepat-cepatlah bersarah daripada politik ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan isu pagi tadi. Seawal subuh kita terima berita bahawa Bersatu dan PAS retak berebut mahu jadi Perdana Menteri. Apa cerita? Oleh Akmal Manaf, dipetik daripada Harapan Daily. Tindakan Perikatan Nasional PN memberi bayangan seolah-olah kerajaan akan ditukar dalam masa terdekat adalah percubaan untuk mengalihkan tumpuan rakyat daripada masalah dalaman yang dihadapi blok pembangkang itu.
Pandangan itu disuarakan ahli Parlimen Bangi, Serizan Johan dalam rancangan temu bual secara atas talian tak berskrip yang bertajuk Siapa Diktator. Kita tak boleh nafikan kita sudah mula melihat keretakan hubungan antara Bersatu dan PAS, kata beliau. Sekarang ini PAS cuba untuk mengetengahkan seorang calon Perdana Menteri yang baru. Sebelum ini kita tahu calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi sekarang ini sudah ada nama Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Ini sudah tentu menunjukkan bahawa pengaruh Bersatu dalam Perikatan Nasional semakin berkurangan. Katanya dalam bual bicara yang bersiaran pada malam tadi itu. Ada juga netizen yang menyatakan bahawa dengan ini nampaknya mungkinkah Muhyiddin Yassin akan dipecat atau letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan bakal pula digantikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang kini merupakan calon Perdana Menteri daripada PAS. Dan kalau dilihat PAS lebih mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh yang lebih kuat berbanding Bersatu. Ini kerana PAS memiliki bilangan parlimen, ahli parlimen, kerusi parlimen yang lebih banyak berbanding Bersatu. Di samping itu, kalau dilihat juga punca kemenangan Parti Bersatu sebenarnya adalah lebih kerana Parti PAS. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut, Rezan juga mengatakan beliau turut mengimbas kembali peristiwa 5 ahli parlimen daripada Bersatu yang beralih sokongan kepada kerajaan perpaduan sebelum ini. Beliau mendakwa fakta itu, iaitu ahli parlimen beralih sokongan, menyebabkan PAS merasakan bahawa Bersatu adalah kelemahan kepada mereka. Dengan kata yang lain, kini PAS mungkin merasakan bahawa Parti Bersatu kini menjadi beban, menjadi liability kepada mereka. Ditambah lagi, ada beberapa pemimpin daripada Parti Bersatu yang kini sudah sah masuk dalam kluster mahkamah. Jadi pastinya ini boleh mencalarkan imej Parti Gabungan Perikatan Nasional itu pembangkang, dan waktu nanti kempen mereka tidak dapat lagi menyerang menggunakan kaedah atau menggunakan isu fakta naratif kluster mahkamah, kerana ada daripada kalangan Parti Bersatu dan daripada Perikatan Nasional yang turut masuk di dalam kluster mahkamah itu. Jadi itu merupakan liability, bebanan besar kepada PAS. Jadi kata Serizan, saya melihat bahawa permainan politik akan ada perubahan kerajaan juga sebenarnya satu gangguan kepada isu yang mereka alami dalam Perikatan Nasional, ujar beliau lagi. Rupa-rupanya isu ataupun permainan mahu menukar kerajaan ini dicipta semata-mata untuk cuba menutupi gangguan masalah yang dialami dalam Perikatan Nasional, iaitu wujudnya keretakan antara Bersatu dan PAS kerana mahu jadi Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi, rahsia pembohongan Perikatan Nasional terbongkar. Kali ini, apabila didapati kantoi lagi pembangkang sebenarnya hanya cuba beri harapan kepada penyokong sendiri. Kabar angin kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditumbangkan hanyalah satu percubaan pembangkang untuk memberikan harapan kepada penyokong mereka. Ahli Parlimen Bangi, Serizan Johan berkata, pembangkang terpaksa menerima realiti bahawa mereka akan terus menjadi pembangkang sekurang-kurangnya untuk tempoh 4 tahun lagi sekiranya propaganda untuk mengubah kerajaan tidak dilakukan. Apabila ada harapan sedemikian, mungkin akan terus bekerja kuat untuk cuba menumbangkan kerajaan, memburukkan keadaan dan sebagainya, kata beliau. Tetapi apabila kita sudah tahu bahawa dalam 4 tahun ini memang terpaksa menjadi pembangkang, mungkin penyokong-penyokong pun tidak lagi mahu bersemangat
seperti dahulu, katanya lagi. Wakil rakyat DAP itu berkata sedemikian dalam rancangan temu bual secara atas talian tak deskrip bertajuk Siapa Diktator malam tadi. Mengulas lanjut, Serizan berkata, cakap-cakap tentang perubahan kerajaan itu bukannya dari tahun ini sahaja. Malahan, ianya sudah berlaku sejak tahun lepas lagi. Bahkan beberapa puluh tarik telah pun diberikan. Yang menarik, ada kata bulan November, ada kata bulan Disember, ada kata bulan Mac, ada kata bulan Ogos, ada kata bulan November lagi, ada kata bulan Januari ini, dengan kata sehingga 18 Januari. Tapi sehingga ke hari ini, bertarik 24 hari bulan Januari, kerajaan ini belum tumbang lagi, bahkan makin lagi kuat. Jadi para penyokong-penyokong Perikatan Nasional Pembangkang sudah-sudahlah untuk terus mengharap perkara yang tak akan jatuh itu. Saya ingat lagi ura-ura itu sudah dimulakan sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri lagi. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lebih daripada 3 bulan. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lebih daripada 4 bulan. Tapi nampaknya Anwar Ibrahim dah menjadi Perdana Menteri lebih daripada setahun. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi JECOM, Datuk Ismail Yusof, dilapor mendakwa adanya langkah Dubai timbul ketika percutian beberapa pemimpin pembangkang dan tokoh-tokoh daripada kerajaan di Dubai. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur pula kemudian mengesahkan wujud rancangan pembangkang menjatuhkan kerajaan mengikut proses dibenarkan perlembagaan. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Perikatan Nasional PN mendakwa sudah mempunyai jumlah sokongan ahli parlimen mencukupi bagi membolehkan gabungan berkenan mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Bagaimanapun, Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan menerima laporan risikan berkaitan rancangan tersebut. Zahid menegaskan ia tidak memberi kesan sebaliknya kerajaan perpaduan kekal dengan sokongan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Pada 14 Januari lalu, beliau mencadangkan rang undang-undang RUU penggal tetap perlu digubal bagi memastikan sebuah kerajaan yang wujud sama ada menerusi parti yang dominan atau gabungan dikekalkan sehingga akhir penggal. Sementara itu, Anwar pula mengambil pendirian untuk tidak peduli tentang langkah Dubai dan menyifatkan ia tidak memberikan kesan kepada gerak kerja kerajaan untuk memastikan kebajikan rakyat terbela. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.